Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, hari ini cikgu nak sambung part yang ke-20 lah. Okey, satu hari 10 soalan untuk soalan MPP 2 Terengganu. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, Rajah 14 menunjukkan kerata rentas bagi 6 spera. So, kita ada spera kat sini. P, Q, R, S, T dan U. Masing-masing ialah pusat-pusat spera itu. So, ni semua pusat spera. Okey, diberi bahawa diberi isi padu. So, point dekat sini isi padu spera tu ialah 32 per 3 pi. Okey, cari perimeter. So, dia nak perimeter P, Q, R, S, T, U lah. So, perimeter kita tahu perimeter tu adalah hujung ke hujung macam ni lah perimeter Okey, so sekarang ni dia dah bagi isi padu spera. So, cikgu tulis kat sini isi padu spera. Okey, 32 per 3 pi. Okey, macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, kalau spera, formula dia 4 per 3. Spera, formula dia 4 per 3 pi R kuasa 3 lah. Okey, sama dengan isi padu yang dia bagi pada kita lah, 32 per 3 pi. So, dekat sini kita boleh cari radius dia lah. Okey, boleh cari jejari. Okey, macam mana kita nak cari jejari? So, first kali kita tengok 3. Okey, so cikgu selesaikan dia, cikgu ringkaskan dia lah. Okey, 4 R kuasa 3. So, pi ni kita potong So, pi ni kita potong lah sebab kita nak radius. Okey, sama dengan, so yang ni kita darab silang seperti biasa lah. Yang ni darab dengan yang ni, 3 darab 32 bahagi dengan 3. So, pelajar akan dapat 32. Okey, so R kuasa 3 sama dengan 32 bahagi dengan 4. So, pelajar akan dapat 8 lah. Okey, R kuasa 3 8. So, R sama dengan punca kuasa 3 8. So, kita dapat jawapan dia, jejari dia adalah 2. Okey, bila jari dia 2, so macam mana kita nak cari perimeter yang dia bagi pada kita ni? So, kita kira ada berapa ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So, 2 didarab dengan 12. So, 20 24. Mudah sangat-sangat soalan ni. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua, 32 Puan Marina membuat pinjaman peribadi. So, dia buat pinjaman peribadi 18,000 dari Bank Putra Berjaya dengan kadar faedah 4% setahun. Okey, ni matematik form 3 lah. Okey, tempoh bayaran balik ialah selama 7 tahun. Okey, berapakah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Maria? So, macam mana kita nak kira? Okey, first kali kita kira dia punya interest dia dululah. So, 18,000 didarab dengan 4% 4%. So, kita tekan kalkulator lah. Okey, mana kalkulator cikgu sekejap. Okey, so 18,000 didarab dengan 4% maksudnya 4 per 100 lah. Okey, so pelajar akan dapat 720. Okey, ni untuk setahun setahun 720. So, kalau dia buat loan selama 7 tahun, kita darab 7 lah. Darab dengan 7. So, pelajar akan dapat 720 darab 7. So, 5,040. 5,040 ni ialah interest dia. Okey, ni faedah saja faedah. Okey, so dia pinjam berapa belas ribu. So, 18,000 tambah dengan interest.
Okey, tambah dengan 5040. So pelajar akan dapat tambah dengan 18,000 tu 23. So akan dapat RM23,040. Okey, RM23,040. Okey, ni loan yang dipinjam lah. So sekarang ni loan ni dia, soalan ni tanya ansuran bulanan. So kalau 7 tahun, 7 darab dengan 12. So kita akan dapat berapa bulan ni? 7 darab 12 So 7 darab dengan 12. So pelajar akan dapat 84. So kita bahagi dengan 84 bulan. Dapat tak jawapan dia? So 23040. Okey, bahagi dengan 84. So pelajar akan dapat 274.29. Okey, so jawapan dia ialah D lah. Okey, so settle untuk soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni mudah T berubah secara songsang. So T berubah secara songsang. So songsang mesti 1 per lah, dengan punca kuasa 2R. Punca kuasa 2R. Cari hubungan antara T dan R. So yang ni just macam ni sajalah, 1 per. Okey, kita tahu untuk soalan 33 punca kuasa ni sebenarnya adalah kuasa 1 per 2. So jawapan dia ialah C. Mudah sangat-sangat. Maksudnya punca kuasa R ni sebenarnya R 1 per 2. Okey, settle untuk soalan 32. Kita pergi kepada soalan 30. Tadi 33, ni 34. Okey, ni soalan ubahan lagi Okey, rajah 3 menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah. So kita ada pemboleh ubah. Diberi Q berubah secara langsung kepada R. So Q berubah secara langsung kepada R. Q berubah secara langsung dengan P. Minta maaf pelajar dengan P. Dan secara songsang dengan R. Secara songsang dengan R. Okey, songsang 1 per lah. Okey, so kita jadikan dia sama dengan K P per dengan R. Okey, so settle untuk hitung nilai Y. So dekat mana kita nak cari nilai Y dekat sini? Okey, first kali kita kena cari K dia dululah. Kita ambil yang dekat sini. Kita ambil yang basic dulu, yang dekat sini So Q dia kita ada 1 per 9 sama dengan K. Kita nak cari P dia 1 per 3. Okey, R dia ialah 12. So 12 darab 12 lah. Okey, ataupun pelajar boleh juga buat per dengan 12 macam ni. Okey So kita kira cikgu nak cari nilai K. So cikgu tulis balik dekat bawah lah. Okey, cikgu tulis balik. Sorry pelajar 1 per 9 sama dengan K 1 per 3 per dengan 12 macam ni. So yang ni seperti biasalah, kita darat silang. So yang ni darat silang Okey, so pelajar akan dapat K sama dengan 12 1 per 9 per dengan 1 per 3. So K tu kita dapat jawapan dia 4 lah. Okey, mudah je kan? Okey, so yang ni darab ni. Okey, yang ni bawa turun bawah. So tinggal K Okey, so dah settle dekat sini. Kita tengok K dah ada nilai. So cikgu tulis balik K dia. K dia berapa tadi? 4. So kita tulis balik Q sama dengan 4 P per dengan R. So kita nak cari Q. So Q tu ialah Y tambah dengan 5. Okey, so sama dengan K ni kita dah ada tadi. K dia 4, P dia 20. Sorry. Sekejap
cikgu alih sikit. Okey, P dia 20. So 20 bahagi dengan R 2.5. So 2.5. So pelajar just tekan kalkulator lah. 4 darab dengan 20 bahagi dengan 2.5. So pelajar akan dapat kat sini 32. So 5 buat pergi sebelah, tolak dengan 5. So tolak 5, pelajar akan dapat 27. Mudah je kan? Okey, so settle untuk soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, untuk yang kelima ni soalan metrik. Soalan metrik mudah Okey, so cikgu settle yang ni dulu. Okey, so kita tengok. Dia dah bagi satu metrik tolak dengan 0.5 darab dengan set metrik sama dengan ni nak cari M tolak N. Okey, first kali kita cari M dululah. Okey, ataupun kita pelajar boleh buat darab dengan dalam terus. Okey, maksudnya kalau kita nak cari M kan, cikgu nak cari M dulu maksudnya negatif 0.5 darab dengan M 0.5 M lah. So negatif. Okey, so ni rumah dia. So dekat sini rumah dia. So 10. Okey, so tolak dengan 0.5 sama dengan ni rumah dia 4. So pelajar boleh kira dekat sini lah. Okey, so kita kira negatif 0.5 M sama dengan 4 tolak dengan 10. So M sama dengan 6 bahagi dengan 0.5. So M dapat berapa ni? M kita akan dapat 6 bahagi dengan 0.5. So pelajar akan dapat 12. So M ni adalah 12. Okey, seterusnya kita cari N. N tu kita tengok rumah dia juga. So ni rumah dia, yang ni rumah dia, yang ni rumah dia. Okey, maksudnya 3N tolak dengan 0.5 darab dengan 7. Okey, 0.5 darab dengan 7. So pelajar akan dapat 3.5. 3.5 sama dengan 1. So 3N sama dengan, yang ni buat pergi sinilah, 1 tambah 3.5 4.5. So N sama dengan 4.5 bahagi dengan 3. So kita dapat 4.5 bahagi dengan 3. So pelajar akan dapat 1.5 lah. 1.5. Soalan dia M tolak dengan N. So 12 tolak 1.5. 12 tolak dengan jawapan kita tadi. So dapat 10.5. Mudah je kan? Okey, settle soalan yang kelima. Okey, kita pergi kepada soalan yang keenam. Soalan yang keenam ni metrik juga. Okey, metrik. So kita darab ni 3 bentuk metrik lah. Okey, first kali pelajar boleh kembangkan dulu Pelajar boleh kembangkan. So yang ni cikgu darab dengan dalam dia dululah. Okey, so dekat sini kita ada 1001. Ni sebenarnya metrik identiti ni sebenarnya ni. Okey, so cikgu selesaikan dulu yang ada ni. So negatif 2 darab negatif 1. So kita akan dapat 2. Negatif 2 darab 3. So kita dapat negatif 6 darab 0 lah. So dekat sini 2. Okey, lepas tu kita ada metrik yang dekat depan ni. Kita ada 3 4 negatif 2 1. So yang ni lah 2 ni. Okey, so seterusnya kita selesaikan seperti biasa. Kita cuba darabkan dia. Okey, so 3 darab dengan 2. So kita akan dapat 6. Okey, darab dengan tambah dengan 4 0 lah. Okey, so settle yang ni. Okey, seterusnya 3 darab dengan negatif 6. So kita akan dapat negatif 18 tambah dengan 4 darab 2 8 lah.
Okey, kalau kita darab terus, so akan dapat negatif 4 tambah kosong, so negatif 2 darab 6, so kita akan dapat 12, kita akan dapat 2. So jawapan pelajar 6, negatif 10, negatif 4, so 14. So yang ni Okey, so cikgu nak tengok kenapa dia 1001 dekat sini. Okey, so bila kita darab kat sini, so kita akan dapat. Okey, cikgu dah cek balik jawapan dia Okey, sedikit pembetulan. So dekat sini tolak ni. Okey, so tolak mana boleh cikgu darab. So minta maaf pelajar. So kita tolak seperti biasa. Patut tak dapat jawapan dia. So kita tolak ikut rumah lah. Okey, so cikgu settlekan ikut rumah. So 3 tolak 2, so dapat negatif 1. Bukan juga ni. Tolak. So cikgu buat semula. Minta maaf pelajar. So cikgu darab dalam bracket dulu Okey, so cikgu salin balik 3, 4, negatif 2, 1. So ditolak dengan, so 2 darab negatif 1, so negatif 2, 2 darab 3, 6, kosong, 2 darab 2, 4. Okey, so 3 tolak-tolak jadi tambah, so kita dapat 5. 4 tolak ni dapat negatif 2, negatif 2 tolak kosong, so negatif 2 tolak 4, so dapat negatif mana pula negatif ni, 1 tolak ni dapat negatif 3. Ada tak jawapan dia? So 5 negatif 2, negatif 2, 3. Okey, settle soalan yang ke-6. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okey, Basri mula bekerja sebagai seorang guru di tadika. Okey, dia berjadang membeli motosikal baru untuk memudahkannya ke tempat kerja. Berdasarkan situasi di atas, apakah tindakan yang sesuai dilaksanakan? Okey, menilai kedudukan keuangan, menetapkan matlamat, mengkaji semula, mewujudkan pelan keuangan. Okey, dia kena wujudkan pelan keuangan dia lah. Okey, dia sebab dia mula bekerja dia dah bekerja dah pun. So sekarang ni dia nak beli motor. Okey, mewujudkan pelan keuangan yang paling tepat lah. Okey, so mewujudkan pelan keuangan. Kalau cikgu cek skema jawapan jawapan yang tepat dia adalah menetapkan matlamat lah. Okey, so cikgu ambil jawapan B Okey, menetapkan matlamat. Okey, soalan 38. Soalan 38 ni senang lah. Okey, objek simetri di bawah diputarkan pada suatu titik. Nyatakan peringkat simetri putaran jika kedudukan P itu bergerak ke kedudukan Q secara melawan arah jam. Okey, so lawan arah jam macam mana dia bergerak So dia bergerak macam ni, 1. Okey, so 1, 2, dia bergerak 3 sebab dia lawan jam So 4. So dia bergerak ke sini lah. So 4 peringkat. So 4 je lah jawapan dia. Mudah sangat-sangat. Okey, soalan 39. Anggaran sewa bulanan rumah Encik Khalid 750, kadar cukai pintu dia 5%. So yang ni just darab direct je ni. Okey, hitung cukai yang perlu dibayar oleh Encik Khalid setiap setengah tahun. So point dia ada kat situ So 5%, 5% didarabkan dengan 70. So 70 pula 750. So cikgu kira balik. So 5%, 5 bahagi 100 lah. Okey, didarab dengan 750. So pelajar akan dapat jawapan dia 37 ringgit 50 sen. Okey, so sekarang ni untuk setengah tahun ni kadar cukai pintu Okey, so sebab sewa bulanan dia yang ni lah. So yang ni kita darab dengan setengah tahun, darab dengan 6. Dapat tak jawapan dia?
So darab dengan 6. So jawapan dia 22225. Okey, dan cikgu pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, soalan terakhir ni soalan insurans. Soalan insurans mudah Okey, Encik Pawi memiliki sebuah rumah mempunyai nilai boleh insurans rumah dia 400,000. Okey, rumah tersebut diinsurans dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans 80%. So cikgu buat nota sikit apa dia co-insurans. Cikgu ulang balik. Soalan ni senang Co-insurans ni adalah perkongsian lah. Okey, perkongsian antara syarikat dan pemegang polisi. Okey, kalau disebut 80%, maksudnya 80 ni syarikat tanggung, 20% lagi individu tu tanggung lah. Okey, rumah Encik Pawi, so kita tengok dekat sini 80% dari nilai boleh insurans dan deductible. So ada deductible dekat sini 2,300. So deductible kita buat nota D besar. Okey, D besar senang. Okey, 2,000 berapa ni? 2,300. 2,300. Okey, soalan dia, rumah Encik Pawi telah mengalami kebakaran dan kerugian sebanyak 30,000. Hitung bayaran pampasan yang diterima Encik Pawi jika dia menginsurans rumahnya dengan jumlah 150,000. Okey, so kita tengok dulu adakah dia beli insurans 80% daripada 400,000. Kita cek dulu. So sepatutnya dia kena belilah insurans yang harus dibeli. So darab dengan 400,000. Okey, 1212. So 8 kali 4 32. 1 2 3 4. Okey, patutnya dia beli insurans 320,000. Okey, tapi sekarang ni dia hanya beli insurans 150,000 saja. Okey, soalan dia nak hitung pampasan. So kita masuk dalam formula lah. Pampasan sama dengan insurans yang dibeli bahagi dengan insurans yang harus dibeli yang ni lah 32,000 darab dengan kerugian tolak dengan deductible. So cikgu padam Okey, darab dengan kerugian tolak dengan deductible. So insurans yang dibeli adalah 150,000 lah. 1 2 3. Okey, yang harus dibeli 80% tadi kita kira tadi 320,000. 23 darab dengan kerugian dia berapa tadi kerugian 30,000. 30,000. Okey, tolak dengan deductible dia 2,300. So yang dekat sini pelajar tekan calculator. So pelajar akan dapat jawapan 1176.2.5. So jawapan dia ialah C lah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. Harap video cikgu ni membantu. Assalamualaikum.